Hai semua, sahabat-sahabat Garens VMY. Apa kabar Anda hari ini? Harapnya sehat dan bertenaga sebab kita ada satu isu yang bukan sahaja hangat, tetapi mungkin juga boleh menggoncang sedikit dunia politik Sabah. Anda tahu kan, yang PRN Sabah yang ke-17 ini semakin hampir dan seperti biasa, apabila PRN makin dekat, makin banyak cerita, makin banyak strategi, dan makin banyak gerakan senyap mula berlaku. Tetapi persoalannya, adakah semua ini berlaku dengan cara yang menghormati kestabilan negeri ataupun ada pihak yang sudah tidak sabar mahu rebut kuasa? Nah, jadi untuk video kali ini kita akan kupaskan ataupun kita akan ulaskan satu kenyataan daripada Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Adun Apas yang juga Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah. Dan kenyataan ini bukan biasa-biasa. Saudara dan saudari, sahabat-sahabat semua, ia mungkin penuh dengan amaran, message tersirat, dan mungkin satu peringatan kepada mereka yang sedang bermain api politik dalam diam. Baru-baru ini, Nizam menyifatkan sebarang perbincangan ataupun usaha untuk mewujudkan gabungan politik baru tanpa melalui saluran GRSPH Plus sebagai tindakan pramatang. Menurut beliau, tindakan sebegini seolah-olah tidak menghormati mandat rakyat dan kestabilan politik yang telah dipupuk selepas krisis peringkat persekutuan sebelum ini. Kalau kita ingat balik, masa kerajaan pusat bertukar selepas PRU 15, Sabah antara negeri yang paling terkesan. Tapi apa yang menarik, PH Sabah ketika itu tampil mempertahankan Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri walaupun berlaku pergolakan besar di peringkat pusat. Dan itulah, kata Nizam, bukti keikhlasan kerjasama GRSPH Plus. Beliau juga menyatakan bahwa apa-apa perubahan politik, terutamanya menjelang PRN 17, perlulah dibincangkan secara inklusif dan menghormati struktur yang sedia ada. Nizam turut menzahirkan penghargaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang beliau sifatkan sebagai konsisten dalam memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun yang kita biasa panggil ME 63. Perkara ini adalah penting sebab ME 63 ini bukan sekadar dokumen sejarah tetapi satu asas kepada tuntutan hak Sabah dan Sarawak dalam pentadbiran negara. Dan kalau kita tengok, Anwar telah pun berkali-kali menyebut bahwa beliau komited memperkasakan Sabah. Malah beberapa peruntukan tambahan sudah pun disalurkan kepada negeri ini. Tetapi mari kita sambung balik dengan kenyataan Nizam. Beliau menjelaskan bahwa kerjasama GRSPH Plus adalah hasil daripada rundingan yang matang selepas pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan menurutnya hasil kerjasama ini dapat dilihat dengan jelas melalui kejayaan pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ. Pelan ini bukan sekadar satu dokumen cantik atas kertas, tetapi katanya telah melonjakkan kemajuan Sabah dalam pelbagai sektor, termasuklah pendidikan, pembangunan luar bandar, infrastruktur, ekonomi digital, dan juga pengurusan sumber asli. Nizam juga menegaskan bahwa GRS sentiasa terbuka dan komited untuk meneruskan kerjasama dengan PH Plus demi kesinambungan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat Sabah secara menyeluruh. Tetapi saudara dan saudari sekalian, sahabat-sahabat semua, mari kita berhenti sekejap dan fikir dahulu. Kenapa tiba-tiba perlu ada amaran sebegini? Siapa sebenarnya yang sedang merancang ataupun berbincang untuk membentuk satu gabungan politik baru? Dan kenapa pula ia tidak melalui GRSPH Plus? Ini bukanlah soalan yang kecil.
Ini adalah soalan besar yang menyentuh kestabilan politik negeri. Adakah kita sedang melihat satu perancangan awal untuk menggulingkan kerajaan Haji J? Adakah ini langkah pertama kepada satu lagi episode lompat parti seperti yang pernah berlaku pada tahun 2020 yang lalu? Ingat lagi, bila yang kerajaan warisan tumbang karena perubahan sokongan dalam Dun Sabah. Dan kalau kita susun kembali beberapa kenyataan sebelum ini, termasuklah dari pemimpin-pemimpin UMNO Sabah yang kelihatan agak dingin terhadap Haji J, dan juga beberapa suara dari Perikatan Nasional yang mahukan pengaruh lebih besar di Sabah, maka kita sebenarnya boleh nampak satu gambaran yang samar-samar tetapi cukup mencurigakan. Tidak mustahil ada rundingan belakang tabir sedang berlaku sekarang ini. Rundingan yang mungkin tidak diketahui oleh GRS maupun PH+. Rundingan yang berpotensi mencetuskan krisis politik sekali lagi. Coba Anda pikir, kenapa perlu ada gabungan baru sekarang? Bukankah kerajaan GRS PH+ terbukti berkesan? Nah, terbuktikah? Adakah karena ada pihak yang rasa mereka patut jadi ketua menteri? Atau adakah mereka tidak puas hati dengan pengagihan kuasa dan jawatan dalam kerajaan negeri sekarang? Ini semua persoalan yang perlu kita bincang secara terbuka. Dan Anda tahu apa yang lebih kontroversi? Ada cakap-cakap politik bahwa beberapa tokoh dari pusat juga sedang campur tangan. Kononnya mahu menyusun semula politik Sabah agar lebih selari dengan perancangan mereka di Kuala Lumpur. Nah, kawan-kawan, kalaulah ini benar, maka sekali lagi Sabah menjadi mangsa kepada percaturan kuasa elit politik pusat. Adakah ini adil kepada rakyat Sabah? Patutkah kestabilan yang kita bina sejak 2020 ini diganggu hanya karena ada beberapa orang yang tidak sabar-sabar mau berkuasa? Sekarang mari kita lemparkan persoalan ini kepada Anda semua. Adakah rakyat Sabah bersedia untuk berdepan satu lagi krisis politik hanya karena ada pihak yang tidak sabar menunggu PRN17? Adakah Anda percaya bahwa gabungan baru tanpa rundingan dengan GRSPH Plus akan membawa kebaikan atau hanya akan mengulangi episode kucar-kacir seperti sebelum ini? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah akan terus menjadi bidak-bidak di dalam permainan catur politik mereka yang rakus dengan kuasa? Anda boleh nilai sendiri. Anda boleh tengok corak dan gerakan politik yang sedang berlaku sekarang. Dan sebagai rakyat Sabah ataupun rakyat Malaysia lah secara umum, kita ada hak untuk bersuara, untuk menolak sebarang percobaan untuk mencabul kestabilan negeri ini demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.